Mula record. Okey. Okey, selamat tengah hari. Okey, terima kasih untuk pelajar-pelajar yang join lah. Okey, yang belum ambil modul nanti tolong ambil modul kat guide us. Okey, modul awal ni saya buat khas untuk topik keanjalan. Okey. Kita tengok topik keanjalan ni. Okey, saya akan ulas lagi sekali sebab kejap lagi kita akan buat latihan. Okey, terima kasih kepada yang join lah. Okey, keanjalan harga permintaan ni sebelum ni saya sudah ajar. Okey, nota ni sebenarnya kita sudah bincang juga. Okey, apakah itu keanjalan? Okey. Okey, apakah itu keanjalan? Keanjalan harga permintaan ni mengukur peratus perubahan harga dalam kuantiti. Okey, akibat daripada peratus perubahan harga barang itulah. Okey, yang ini kita sudah bincang, saya nak imbas kembali saja sebab kejap lagi kita akan buat latihan. Okey. Sebenarnya kita mengukur keanjalan ni, kita nak kaji okey, perubahan harga tu memberi berapa banyak kesan kepada kuantiti sesuatu barang. Okey, jika harga naik 1%, kesan kenaikan harga tu kepada beras dan kesan kenaikan harga 1% kepada televisyen tak sama. Okey, kenapa tak sama itu yang kita nak kaji dalam keanjalan permintaan inilah. Okey, so yang ini adalah formula dia. Okey, formula ni kita pernah bincang. Okey, peratus perubahan kuantiti di liter bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, formula yang biasa saya gunakan ada dua lah. Satu, kita kena cari peratus. Kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100. Jadi kita akan dapat jawapan dalam peratus ke atas. Dan bahagi dengan harga baru tolak harga asal bahagi harga asal darab 100. Okey, ini formula asal dia. Okey, ada lagi satu formula yang ini. Kikoko Popipo, yang ini pun saya pernah ajar dengan awak. Hari ini awak akan buat latihan menggunakan dua-dua formula lah, iaitu kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab harga asal, harga baru tolak harga asal. Okey, jadi kalau kita tengok sini macam mana kita gunakan formula ni. Okey, hitung keanjalan harga permintaan apabila harga meningkat daripada 5 ke 15. Okey, yang ini saya bagi awak 3 minit. Cuba kira. Okey, formula dah diberikan. Saya nak awak berpandukan formula cuba kira. Okey, berapa nilai keanjalan dia? Okey, saya bagi awak 3 minit. Cuba. Okey, sementara tu saya nak ambil kehadiran juga. Mia Love ni nama penuh apa? Tolong. Okey, Mia Love ni nama penuhnya apa? Okey, Nurin. Okey, thank you Nurin. Okey, Nurin ada, Natasha Suhaimi ada. Okey, sementara tu tolong kira sementara sambil kehadiran. Arisha ada, Naziha. Okey, lepas tu Fadila, Syuhaila dengan Salman. Okey, daripada 29 ni je yang join kelas, bagus sekarang ni. Okey, dah kira. Okey, yang ini adalah harga asal, kuantiti asal, harga baru, kuantiti baru. Cuba kira, salah tak apa. Nurin, kalau dah kira, tolong kongsi jawapan. Okay, awak boleh kongsi kat ruang chat lah. Okay, kalau dah kira jawapan, Nurin tolong share jawapan. Saya nak tahu jawapan hai saja. Okey, selamat datang Muhammad Aiman. Okey. Formula dah bagi, soalan dah ada kat depan tu, cuba kira. Okey, berapakah nilai keanjalan? Formula dah ada kat situ. Okay, Nurin dah ada jawapan, Nurin?
Q1 adalah kuantiti baru, Q0 kuantiti asal bahagi kuantiti asal, PO adalah harga asal, P1 harga baru tolak dengan harga asal. Okey, 5 dengan 100, 5 adalah harga asal, 100 adalah kuantiti asal, 15 adalah harga baru, 50 adalah kuantiti baru. Okey? Yang ini saya dah siap bagi dengan formula, cuba kira. Okey, sementara Nurin kira, Syuailah dapat berapa Syuailah? Belum kira lagi cikgu. Saya tolong kira. Jangan ambil masa yang lama. Nurin, tengah kira lagi ke Nurin? Okey, siapa yang dah kira? Dah kira boleh kongsi, boleh bagi tahu saya jawapan dia berapa? Salah ke apa? Saya cuba. Cikgu, saya dah jawab tapi kalau salah Tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Saya Apa jawapan dia? dapat 915. 915, tak mungkin. Dia biasa jawapannya dalam single digit saja, Arisha. Tak, ni awak guna formula ni kan, tak mungkin dapat. Kita tengok Q1 ni 50, Q0 100, 50 tolak 100 bahagi dengan 100, darab P0 adalah 5, 5 bahagi 15 tolak 5, jadi tak mungkin dapat 950. Cuba lagi, ada lagi tak yang dah cuba? Nurin dah kira Nurin? Kejap okey, boleh Nurin kira. Ni soalan yang tiap-tiap tahun keluar ni. Yang dia dapat jawapan? Fadila dapat, Fadila? Belum lagi cikgu. Belum lagi. Baik. Jawapan dia 1 cikgu. Jawapan dia? 1. 1. Betul ke Aiman? 1? Ya. 1. Okey, kita tengok jawapan Aiman ni betul ke salah. Okey, jom ini cara kerjanya. Okey, tengok. Okey, ni saya dah bagi pecahan dia. Okey, Q1 50, Q0 100, P1 15, P0 5. Jadi 50 tolak 100 bahagi 100, darab 5 bagi 15 tolak 5. Okey, awak ni saya pernah bagi tahu awak sebelum ni, tolong jangan guna kalkulator saintifik. Tekan semua, lepas tu terus tekan sama dengan untuk cari jawapan. Untuk ekonomi, kalkulator saintifik tu tak boleh gunakan macam matematik. Awak kena selesaikan satu persatu. Contohnya 50 tolak 100 bagi 100 dapat berapa? Cari dulu. Lepas tu 5 bahagi 10. Baru awak darab dua-dua, awak akan dapat jawapan betul dia. Jadi jawapan yang awak akan dapat adalah 0.25. Jawapan yang awak sepatutnya dapat adalah 0.25. Okey tak? Faham? Ataupun awak nak saya tunjukkan satu persatu jalan kerja dia? Cikgu, saya tak faham. Okey, tak faham. Okey, sekejap. Saya tunjukkan jalan kerjanya satu persatu. Okey. Dia Q1. Okey, kita tengok kejap saya nak kira, saya tunjukkan pada awak. Q1 tolak Q0 bahagi Q0. Darab P0, P1 tolak P0. Okey.
kuantiti asal dia. Tengok dia harga naik daripada 5 kepada 15. Maksudnya 15 ni adalah harga baru. 50 adalah kuantiti baru. Jadi 50 tolak 100 bahagi dengan 100. Darab. Okey, harga asal 5, harga baru 15 tolak 5 lah. Jadi awak dapat negatif 50 per 100 darab 5 per 10. Okey, jadi 50 bagi 100 awak akan dapat 50 bagi 100 awak akan dapat negatif 0.5 darab. Okey, 5 bagi 10 awak akan dapat 0.5. Jadi bila awak darab dua-dua, awak akan dapat negatif 0.25. Okey, tak tahu buat, tak perlu risau. Okey, jawapan on the way dalam grup kita. Jalan kerja lengkap. Sekejap, saya akan paparkan juga. Sekejap. Okey, jadi jawapan dia, okey, awak akan dapat, okey, kalau nak jalan kerja lengkap. Okey, sekejap, situ jalan kerja lengkap. Okey, ni jalan kerja lengkap dia. Okey, tengok sini. Okey, Q1 tolak Q0 bahagi Q0. Okey, 50 adalah harga kuantiti baru. Tolak kuantiti asal 100. Bahagi kuantiti asal 100. Darab. 5 adalah harga asal. So, harga meningkat daripada 5 kepada 50. Okey, 15 adalah harga baru, 5 adalah harga asal. Jadi, bila kita tolak semua ni, okey, yang ni 50 tolak 100 dapat negatif 50. Bahagi 100. 5 bahagi 15 tolak 5 dapat 10. Jadi 50 bagi 100 kita dapat negatif 0.5. Darab 5 bagi 10 kita dapat negatif 0.5. Jadi darab dua-dua awak akan dapat 0.25. Ni jalan kerja dia. Okey, faham tak? Atau masih ada yang tak faham? Okey tak? Okey, cikgu faham. Faham. Okey. Faham Okey, bila dah faham terus boleh test awak. Okey, tengok sini. Okey, awak boleh tengok soalan ni. Okey, kita abaikan dulu sekejap. Yang ini saya padam dulu sekejap. Okey. Okey, saya dah padam dulu. Okey, saya nak awak cari. Okey, ni soalan dia. Hitung nilai keanjalan harga permintaan barang X apabila harga meningkat daripada 5 kepada 6. Okey, apabila harga meningkat daripada 5 kepada 6. Cara yang sama, saya nak awak cari dia punya keanjalan permintaan dia. Saya bagi awak 3 minit. Cari, ambil gambar, saya nak semua orang share dalam grup kita. Boleh tak? Kira, buat macam saya, macam ni, buat macam ni. Ambil gambar, share kat grup kita. Saya bagi awak 5 minit. Tak faham, tanya. Saya nak semua orang respon. Share jawapan awak kat grup. Ada 9 orang kat GM, saya nak 9 orang share. Salah, tak apa. Yes, Salman. Ada apa? Yang nombor 2 tu buat macam tadi cara dia. Cara dia sama. Cara dia sama seperti yang ini. Lepas tulis kat kertas, ambil gambar, hantar. Saya nak semak kat grup kita. Senang. Baru saya tahu berapa orang faham, berapa orang tak faham.
Okay, Salman, ada apa lagi pertanyaan? Kita tengok siapa yang dapat jawapan yang tepat. Buat satu persatu, tak ada masalah. Ikut macam cara saya tadi. Okey, dah siap, boleh share kat grup kita. Saya boleh semak satu persatu. Okey, 2 minit lagi ya. Yang ni boleh buat dengan pantas, tak ada masalah. Okey, Aiman dapat tak Aiman? Dapat. Berapa Aiman? Negatif 0.5. Okey, Natasha dapat? Natasha? Okey, Fatihah dapat tak Fatihah? Fatihah dapat berapa? Negatif 0.5. Okey, thank you Alisha. Saya punya tak sama pun. Tak sama. Yang mana tak sama Alisha? Saya dapat negatif 0, Ha? 0.2. 0.02. Okey, awak tolong share cara kerja awak Alisha. Sekejap Okey, kat grup. Okey, Nazia dapat berapa? Belum lagi cikgu kerja, saya tengah kira. Okey, Shuaila. Negatif 4.5. Negatif Okey. apa dapat? Okey, nanti 0.5 Shuaila. Okey, Salman dapat tak Salman? 0.5. Negatif ada tak depan tu? Ada kot. Okey, cuba share salam kerja kat grup. Okey, Nurin. Nurin dapat Nurin. Nurin dapat berapa? Nurin. Nurin dapat berapa Nurin? Okey, yang tak dapat tadi. Okey, ni siapa bunyi? Okey, ni Han ni. Okey, betul. Okey, siapa yang terdapat? Aisyah, tolong share jalan kerja Aisyah. Saya nak tengok kenapa terdapat. Saya nak tahu salahnya kat mana. Dengan Salman sekali. Cikgu saya dah betul lah. Okey, dah betul. Okey, negatif 0.5. Okey, betul. Betul tak? Betul. Okey, negatif. Okey, betul. Thank you Salman. Okey, Aisyah. Ini Nazia punya betul. Aisyah, dah ada jalan kerja ke Aisyah? Dengan Nurin. Tolong respon Nurin. Okey, 0.1. Tak sama dengan orang lain. Boleh share jalan kerja tak Nurin? Ini siapa Aisyah? Aisyah punya kenapa salah? Okey, ini betul. Okey, Aisyah, darabnya mana Aisyah? Okey, darab kat tengah-tengah ni sudah hilang. Negatif 0. Mana Aisyah punya? Okey, ini Aisyah punya. Okey, Aisyah macam ni Aisyah. Okey, tengok Aisyah sini ya. Okey, ini betul Aisyah. Yang ini 5 bahagi 1 kan? 6 tolak 5, kita dapat 1. Jadi, 5 bahagi 1 kat sini sepatutnya 5 kan?
Risha tengok sini ya. Sebelah sini betul. Negatif 0.1 ni betul. Kat tengah ni kena ada tanda darab. Kat sini pun ada tanda darab. Okey, saya nak tanya awak Risha. 5 bahagi 6 tolak 5 dapat berapa Risha? 6 tolak 5 berapa? Arisha, 6 tolak 5 berapa Arisha? Cikgu, 6 tolak 5 berapa? 6 tolak 5 berapa? 51. Okey, 5 bahagi 1 berapa? 5. Habis macam mana dapat 0.2? Tu kesalahan, itulah salah sebenarnya. Okey, yang ini jawapan ni nama Cina ni saya rasa Salman. Salman jawapan ni betul. Okey, Fadila betul. Okey, Natasha betul. Okey, betul lah. Okey, so itulah jawapan yang betul lah. Okey. So jawapan betul saya akan share kat grup juga. Okey, cara kerja yang lengkap. Okey, cara kerja lengkap sepatutnya macam inilah. Sekejap. Ada binatang lain pula muncul. Okey. Jadi inilah cara kerjanya. Okey, cara kerja kita dapat. So, okey, semua betul lah kecuali Arisha tadi lah. Okey, kita tahu Arisha dia sepatutnya 5 bahagi 6 tolak 5 dapat 1. Jadi jawapan ni 0.5. Okey, soalan saya 0.5 ni anjal ke tak anjal guys? 0.5 ni anjal ke tak anjal? Kita sudah bincang sebelum ni. Tak anjal. Kurang tak anjal sebab kurang daripada 1 adalah tidak anjal. Bagus Nazia. Okey, soalan ni. Tadi kita cari barang X kan? Okey, sekarang saya kembalikan barang Y. Okey, sekarang okey, yang ini saya hilangkan. Okey, yang ini saya kira. Okey, sekarang cuba cari berapa keanjalan untuk barang Y. Kira. Lepas tu kongsi jawapan dia. Berapa keanjalan untuk barang Y? Cara yang sama. Cara yang sama. Okey, cara yang sama. Okey, cuba kira. Jawapan dia 3 cikgu. Jawapan dia 3. Okey, ni siapa yang jawab tadi jawapan dia 3? Saya. Okey, Fadila. Okey, sekejap Fadila, saya pun baru nak kira Fadila. Sekejap. Okey, P, Q, 5, 6. Okey, yang lain tolong kira juga. Okey, so Q1, Q0, P1, P0. 5 tolak 15 bagi 15 darab 5. 6 tolak 5. Okey, negatif 10 per 15 darab 51. Okey. 10 bagi 15. Berapa jawapan dia Fadilah? 3? Sebab negatif 5.6 tu dia nak ambil berapa tempat? Okey, dia ada negatif 0.33 kan belakang dia?
Betul. Awak ambil at least 3 tempat perpuluhan. Perpuluhan tu tolong ambil lebih kurang 3 lah. Okey, yang lain kalau dah ada jawapan boleh share. Ada yang dah share jawapan tak? Okey, semua dapat jawapan dia? Siapa Dapat. terdapat jawapan dia? Dapat Okey, siapa terdapat? Arisha dapat tak Arisha sekarang? Okey, kalau awak kira betul-betul, awak akan dapat jawapan dia seperti inilah. Okey, saya dah share kat grup. Okey, kalau awak kira betul-betul, awak akan dapat jawapan dia macam ini. Okey, ada yang tak dapat tak? Ataupun masih tak pandai lagi kira? Arisha dapat Arisha? Dapat cikgu, dapat. Dapat. Okey, Nurin dapat tak Nurin? Sekarang, yang ini. Okey, siapa yang tak dapat ini? Yang tak dapat ni nama, siapa tak dapat ni nama sebenarnya apa? Okey, negatif 3 point. Betul lah tu, negatif 3.33. Betul. Cikgu, Okey, ha. 0.667 tu bukan negatif ke? Dia pandai negatif, lupa pula. Okey, ada negatif, ada negatif. Nasib baik, ingatkan. Okey. Nurin dapat jawapan dia betul lah Nurin. Negatif 3.33. Tak salah Nurin, jawapan dia betul. Okey, sekejap. Okey. Ni saya dah letak negatif dah depan dia. Okey, jawapan Nurin tu betul, negatif 3.33. Okey, negatif 3.33 ni anjal ke tak anjal? Tadi 0.5 tak anjal. Yang sekarang ni negatif 3.3 ni anjal ke tak anjal? Aiman? Tak anjal. Tak anjal. Kenapa? Kalau lebih daripada 1, jawapan dia adalah anjal. Negatif ini dalam ganjalan permintaan harga memang negatif akan wujud. Tapi negatif ini bila kita baca kita abaikan. Bila kita abaikan kita jawapannya adalah 3.33. 3 adalah lebih daripada 1. Bila lebih daripada 1 dikenali sebagai anjal. Okay, saya ulang lagi sekali ya. Okey, yang ini negatif 0.5. 0.5 ni kurang daripada 1. Bila kurang daripada 1 kita panggil dia tak anjal. Okey, bila kita dapat negatif 3.33, kan ini negatif kat depan ni kita abaikan. Kena letak tapi bila kita baca kita abaikan. Kita dapat 3.33 ni lebih daripada 1. Bila lebih daripada 1, ianya adalah anjal. Okey, ianya adalah anjal. Okey, tolong ingat yang itu. Okey, yang ini dan yang ini saya sudah jawab, nanti boleh salin jawapan dia. Okey, saya sambung lagi. Okey, sekarang ni. Okey, saya nak jawab cara membaca. Kan tadi awal-awal tadi kita dapat ni negatif 0.25 kan? Okey, negatif 0.25 ni maksudnya apa? Okey, kenapa kita kena kira keanjalan? Negatif 0.25 maksudnya adalah apabila apabila harga meningkat 1%. 1% ni kita andaikan. Apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan jatuh 0.25%. Okey. Bagi barang ini, keanjalannya kita dapat negatif 0.25. Sebenarnya apa maksud 0.25 ni? 0.25 ni maksudnya adalah sekiranya harga barang ni meningkat 1%, kuantitinya akan jatuh 0.25. Sebaliknya, jika harga barang ni turun 1%, maksudnya kuantitinya akan meningkat 0.25. Okey, siapa tak faham konsep ni? Tak faham, saya boleh ulang lagi sekali. Faham tak? Nurin, Aiman, Natasha, Fatihah, Arisha, Naziha, Fadila, Suhaila, Salman. Okey tak okey? Faham cikgu. Faham
Okey, faham. Okey, maksudnya, okey, ini tadi kita dapat 0.25. Okey, kalau kita dapat, okey, katakanlah tadi kita kira, kita dapat jawapan dia adalah lebih kurang negatif 3.33. Negatif 3.33. So, apa maksud ni? Okey, 3.33 ni bermaksud, okey, satu dia adalah anjal lah. 3.33 ni bermaksud sekiranya harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun sebanyak 3.33. Sebaliknya harga turun 1%, kuantiti akan meningkat 3.33. Okey. Angka keanjalan yang kita dapat ni, berapa peratus perubahan kuantiti terhadap 1% perubahan harga? Itu adalah yang kita cari. Okey. Hitung keanjalan permintaan. Ini dari segi keluk. Okey, dari segi keluk. Okey, yang mana satu harga asal? 4 ke 3? Harga asalnya adalah 4 ke 3? 4. 4. Harga asalnya 4 sebab harga turun daripada 4 ke 3. Kuantiti asalnya adalah 3, meningkat kepada 4. Kalau jumpa soalan macam ni, tolong buat satu jadual ringkas. Harga, kuantiti. Okey, harga asal adalah 4. Kuantiti asal adalah 3. Apabila harga jatuh kepada 3, kuantiti meningkat kepada 12. Okey, saya bagi awak masa. Cuba kira berapa nilai keanjalan barang ini. Cuba kira berapa nilai keanjalan barang ini. Cuba. Salah tak apa, cuba kira. Okey, guna formula yang sama, cuba kira. Lepas ni saya akan tanya seorang demi seorang. Cikgu, harga asal Dia, dia kan? harga asal dia 4. Sebab harga jatuh daripada 4 kepada 3. So kita kena tengok anak panah dia. Oh, okey. Okey, lagi 2 minit. Kalau dah ada jawapan, boleh share. Okey. Nurin, ada jawapan Nurin? Okey, kalau dah ada modul, korang boleh jawab kat modul. Kalau tak ada modul, awak screenshot ke ataupun awak salin dulu, nanti kita boleh buat. Okey, sebab tu saya sediakan modul, saya tak nak awak salin soalan. Okey, Aiman dapat Aiman? Aiman dapat berapa? 12. Berapa negatif? Ada negatif ke tak ada negatif? Tak ada. Tak ada? Pasti ke? Tak ada Tak negatif Tak pasti. Okey. Natasha dapat berapa? Tengah kira.
Okey. Fatihah, Negatif 12. negatif 12. Bagus. Arisha, dapat Arisha? Dapat. Saya dapat negatif 12. Bagus. Dah pandai dah. Naziha? Saya tengah kira jap. Okey, kira. Fadila dah kira. Dah cikgu. Berapa jawapan dia? Negatif 12. Bagus. Syuaila dapat apa? Negatif 12. Okey, Salman dapat tak Salman? Negatif 12. Negatif 12. Okey, tadi yang tengah kira Natasha. Dua orang tengah kira tadi, Nasiha dengan Natasha. Nurin dapat Nurin? Terdapat. Okey, boleh. Terdapat Nurin. Dia jalan kerjanya sama saja. Okey. So, jawapan dia negatif 12. Macam mana dapat negatif 12? Ini jalan kerja dia. 12 tolak 3. 12 adalah kuantiti asal, 3 adalah kuantiti baru. Okey, 12 adalah kuantiti baru, 3 adalah kuantiti asal. Bahagi dengan kuantiti asal 3. So, yang ini 12 tolak 3 bahagi dengan 3. So, awak akan dapat macam ni. Okey, 9 per 3. Darab. Okey, 4 kita kekalkan. Bahagi. 3 tolak 4 kita dapat negatif 1. Jadi, bila kita selesaikan, 9 tolak 3, 9 bahagi 3, kita dapat 3. Darab. 4 bagi negatif 4, negatif 1, kita dapat negatif 4. So, 3 darab negatif 4, 3 darab negatif 4, kita akan dapat jawapan dia negatif 12. Okey, kita akan dapat jawapan dia negatif 12. Ni cara kerja dia. So, negatif 12 ni anjal ke tak anjal guys? Anjal. Anjal sebab lebih daripada 1. So, kalau kita tengok kat sini, negatif 12 ni, okey, apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 12%. Sebaliknya, apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat 12%. Okey. Faham? Okey. Nurin faham tak sekarang cara kira dia? Dapat tak? Ataupun masih terdapat lagi? Dapat Okey, bagus. So, itu tentang dia. Okey, yang ini perkara terakhir untuk hari ini. Saya nak bincang benda ni lah. Okey, sekejap. Okey, tengok sini ya. Okey, kita nak belajar perbezaan antara anjal dengan tak anjal. Okey, kalau anjal, mesti nilainya lebih daripada 1. Okey, contohnya tadi kita dapat negatif 3.3. Ataupun baru tadi kita dapat negatif 12. Okey, yang ini semuanya kita panggil anjal. Okey, kalau anjal, apa maksud anjal? Peratus perubahan kuantiti diminta lebih besar daripada peratus perubahan harga. Maksudnya harga berubah sedikit, kuantiti berubah banyak. Okey, peratus perubahan kuantiti diminta lebih besar daripada peratus perubahan harga. Maksudnya bagi barang-barang yang anjal, harga berubah sedikit, kuantiti berubah banyak. Jadi barang anjal ni, okey, kelonnya berbentuk landai. Contohnya barang mewah. Yang ni saya sudah pernah bincang dengan awak sebelum ini dah. Kalau tak anjal contohnya seperti tadi, negatif 0.5. Kalau depan dia ada kosong, mesti dia tak anjal. Okey, kurang daripada 1. Okey, peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Maksudnya harga berubah banyak, kuantiti berubah sedikit. Harga berubah banyak, kuantiti berubah sedikit. Kalau permintaan curam. Curam macam ini perbezaan antara landai dengan curam. Okey? Contoh barang adalah barang keperluan.
Okey, ada tak apa-apa yang awak kurang faham dalam slide ini? Perbezaan antara anjal dengan tak anjal. Ada tak apa-apa yang awak masih kurang faham? Tak faham, kurang faham, tanya. Saya boleh ulang lagi sekali. Semua okey? Okey, cikgu. Okey Okey. Nurin, okey Nurin, yang ni konsep ni? Okey, so yang ini bendanya yang kita sudah belajar. Okey, ini adalah perbezaan dari segi keluk. Ini adalah keluk bagi anjal. Okey, maaf tulisan memang buruk sikit. Ini kita adalah tak anjal. Ini adalah tak anjal. Okey, perbezaan antara anjal dengan tak anjal tadi kita bincang dari segi ayat. Yang ini dari segi keluk. Kan tadi saya bagi tahu kalau anjal keluknya berbentuk landai. Keluk berbentuk landai. Ini bentuk landai. Kalau landai. Okey, tadi saya telah bincang dengan awak, harga berubah sedikit, kuantiti berubah banyak. Okey, ini biasanya adalah untuk barang mewah. Sebab tu anjal ini adalah barang mewah. Okey, contohnya harga emas naik sikit saja, beberapa ringgit. Permintaan emas akan turun dengan banyak. Harga emas naik sedikit, permintaan terhadap emas akan turun dengan banyak. Sebab emas adalah bukan barang keperluan, itu adalah barang mewah. Kalau harga barang mewah jatuh, meningkat sedikit, kita akan berhenti beli dengan banyak. Sebaliknya, jika harga emas jatuh sedikit, permintaan emas akan meningkat dengan banyak. Sebab barang mewah. Kalau tak anjal, harga berubah banyak, kuantiti berubah sedikit. Ini keluknya berbentuk curam. Keluknya berbentuk curam. Okay, hari itu saya sudah bincang dengan awak, tapi hari itu saya tak sediakan slide. Jadi saya bincang lagi sekali. Okey, ini contohnya adalah barang keperluan. Contohnya beras. Okey, contohnya adalah beras. Walaupun harga beras naik dengan banyak, tapi kita tak akan kurangkan permintaan beras dengan banyak sebab beras adalah barang keperluan. Nak tak nak kita kena beli dan makan. Beras. Okey. Jadi, itu adalah perbezaan antara barang anjal dengan tak anjal. Anjal adalah barang mewah. Dia landai. Nilainya lebih daripada 1. Okey, anjal lebih daripada 1. Tak anjal kurang daripada 1. Okey, keluk ini perbezaan antara keluk ni faham tak pelajar? Perbezaan antara keluk ni boleh faham? Faham. Faham Cikgu. Okey. Kalau tak faham tanya, okey. Ni. Okey, ini tengok. Okey, hitung nilai ganjaran harga permintaan, nyatakan sama ada anjal ataupun tak anjal. Okey. Harga meningkat daripada 10 kepada 20. Okey, cuba kira. Okay, mungkin ini adalah soalan terakhir untuk hari ini. Cuba kira, semua orang cuba kira. Harga asal adalah 10, harga baru 20. Kuantiti, okey, yang saya bulatkan adalah asal. Yang saya tak bulatkan adalah baru. Okey, cuba kira. Salah tak apa, cuba kira.
Okey, dah kira guys. Dah cikgu. Okey, berapa jawapan dia? Saya dapat -2. -2. Okey. Nurin dapat berapa Nurin? Kira. Dapat -20 Nurin. Kejap. Saya kira dulu. -20 Kita tengok betul tak jawapan dia. Harga asal 10, kuantiti asal 100, harga baru 20, kuantiti baru 50. Jadi -50. -50 per 100, 10 bagi 10. So okey, -2 salah, -20. -20 ke -2 tu? -20 salah. Okey, kita pergi one by one. Okey, Aiman dapat berapa? Tengah kira. Dia kira. Natasha? Belum dapat dia kira. Dah. Okey, kira-kira. Fatihah dapat berapa? Cikgu tengah kira. Oh, kira. -0.5. -0.5. Okey. Salman, dapat berapa Salman? -2. -2. Okey. Kita tengok jawapan siapa yang betul. Ada -20, -2, -0.5. Kita tengok siapakah pemenangnya. Okey, dia dapat. Okey, dah dapat guys jawapan dia. Okey, harga asal 10. Harga baru 20. Kuantiti asal 100, kuantiti baru 50. So, 50 tolak 100 bahagi 100 darab 10 bahagi 20 tolak 10. -50 per 100 darab 10 per 10. Jadi, okey, 50 per 100 dapat -0.5. So, jawapan yang tepat adalah -0.5. Okey, berapa orang tak dapat ini? Okey, berapa orang tak dapat -0.5? Saya tak dapat. Tak dapat, Alisha tak dapat. Okey. Okey, ini jalan kerja dia. Okey, Saya sekejap dapat. Okey, sekejap bagi saya 1 minit 1 minit sekejap. Hello? Hello? Yes, it's me. Yes, correct. So it means you will deliver by today or tomorrow?
What time is that? So because I'm waiting since morning, then I ordered 6 days ago. So if any problem, they should inform me earlier. But now you say when you're going to deliver tomorrow, then you're not able to tell me what time you're going to deliver. Then it's a problem for me. If you're able to come up with a time, what time you can deliver, it will be easier for me. So so how about the timing? I want to know the timing. It's actually not okay for me because I thought I can get my groceries today. But if tomorrow I'm able to get morning also not a problem. But now you cannot cannot assure me what time you're going to get. Then actually what's the problem? Why I cannot get today? Come again? No stock. So you mean it's a technical error? Cannot believe this. Then okay, can you do me one thing? So, can you tell me tomorrow what time I can get? Can you check for me or do you do schedule for me? It'll be easier. I cannot wait the whole day at my house. Okay, thank you. Okay, maaf. Sorry ya. Okay, so yang ini, okay, tadi siapa yang tanya soalan ya? Siapa yang tanya soalan tadi? Saya terkeluar sekejap tadi. Guys, siapa yang tanya soalan tadi dengan saya? Okay, give me a minute. Okay, dah. Okay, so yang ini sepatutnya awak dapat jawapan dia 0.5. Okay, cara kerjanya sama juga macam tadi. Okay, kenapa awak dapat jawapan yang lain-lain saya pun rasa pelik jugalah. Okay, harga asal dia 10 naik kepada 20. So kalau kita buat table, okay, that's why saya minta awak buat table. Okay, harga asal 10. Kuantiti asal adalah 100. Okay, dan harga baru adalah 20, so kuantiti baru adalah 50. Jadi 50 tolak 100 bahagi dengan 100, you will get negative. Okay, you will get negative 0.5. Okay, darat. Then 10 bahagi dengan 10, you will get 1. So the answer is 0.5. The answer is 0.5. Okay, sekarang faham tak cara dapat jawapan ni? Faham cikgu. Okay ya? Okay, 0.5 Cikgu. ni anjal ke tak anjal? Tak anjal. Tak anjal. Okay? Jadi kalau tak anjal, telurnya curam ke landai? Suram. Curam. Okey, bagus. Okey. So itu saja saya nak jawab hari ini. Okey, yang belum ambil modul. Okey, yang belum ambil modul tolong pergi ambil kat GuideUs. Okey, kerja rumah awak untuk hari sebab dalam jadual baru. Okey, dalam jadual baru, let me check esok ada tak ekonomi. Okey, dalam jadual baru esok tak ada ekonomi. Ekonomi hari Selasa. Okey, saya nak awak buat soalan nombor 1, 2 kita sudah buat. Saya nak buat soalan nombor 1. Soalan nombor 3, 4. Okey, 3, 4 dan 5. Okey, 3, 4 dan 1, 3, 4, 5. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Tolong ambil modul sebab saya tak nak awak salin. Saya sudah sediakan modul kat GuideUs. Ambil saja. Okey, soalan nombor 2 saya sudah terangkan. Okey, nanti cara kerjanya saya sudah share dalam grup kita, boleh salin semula. So yang penting soalan nombor 1 sampai soalan nombor 5 awak sudah siap sebelum hari Selasa. Sebelum saya mulakan kelas, saya akan minta pelajar ambil gambar, share jawapan, baru saya akan mula bincang.
Jadi itu saja untuk hari ni. Tolong jangan lupa key in kehadiran dan kehadiran isi sendiri kat link. Korang ada link tak? Link kehadiran ada tak guys? Tak ada. Ada cikgu. Link kehadiran yang semua yang mata pelajaran lain korang tak isi kehadiran ke? Ada. Link yang sama. Tolong isi. Ada 9 orang join kelas saya nak 9 orang isi link kehadiran tu. Okey, video pembelajaran hari ni saya akan share sebentar lagi. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih pelajar. Terima Terima kasih kasih cikgu. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, jumpa hari Selasa. Tolong buat kerja rumah saya.